Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak. Sarawak dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu berjaya menghasilkan model tuaian padi moden. Projek perintis ini mampu meningkatkan pendapatan sederhana petani sehingga RM6,400 sebulan. Menurut Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, ia merupakan kajian ke atas tanah seluas 5 hektar di Lubuk Punggol Gedong tahun lalu. Dengan keluaran satu tuaian sebanyak 6 tan, beras biris ditanam menggunakan cara baru dengan teknologi moden, menyasarkan keluaran sehingga 240,000 tan metrik cukup untuk permintaan domestik. Mengikut calculation numbernya, dia boleh mengeluarkan kalau ditanam 24 bulan 5 kali. 5 kali tuai. Dan ini akan memberi pendapatan kepada petani 1 hektar 1 bulan RM6,000. Projek ini akan dikembangkan ke beberapa kawasan tanaman padi berskala besar lain di Sarawak termasuk di Kampung Lubuk Punggol, Sepauh di Betong, Tanjung Bijat di Sri Aman dan Tanjung Purun di Lundu. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat projek Agri-Hub Gedong di Gedong. Dalam pada itu, Premier turut mendedahkan status kemajuan projek Ismus Gedong fasa pertama dijangka siap hujung tahun hadapan. Katanya, pusat pentadbiran, komersial dan makmal pertanian off-campus UPM dan Swinburne juga dijangka siap pada tempoh tersebut yang akan berfungsi sebagai pembangunan dan penyimpanan data pertanian. Ia juga menjadi lokasi untuk pembangunan pusat pembiakan alga terbesar dunia untuk produk makanan, farmasi dan bahan api penerbangan mampan di tanah seluas 1,000 hektar. Pengamal media di Sarawak perlu memainkan peran penting dalam menyampaikan berita-berita yang sahih dan benar, terutamanya mengenai kerajaan sama ada di peringkat negeri maupun persekutuan. Menurut Timbalan Premier Dato' Amah Dr. Sim Kui Hian, media perlu mempraktikkan sikap profesional dengan hanya melaporkan berita yang benar. Hal ini katanya, sikap yang tidak berhati-hati ketika menyampaikan berita mampu mengubah sesuatu perkara yang tidak diingini. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Apresiasi Media The Federation of Chinese Association Kuching, Samarahan and Syrian Division di Kuching. Justru, beliau menyeru agar pengamal media di Sarawak sentiasa bersikap profesional dalam menyampaikan berita dan membantu usaha kerajaan negeri meluaskan perkhidmatan di seluruh Sarawak. Tambahnya, komuniti Cina amat berharap jasa dan kepentingan media dalam membantu melaporkan aktiviti mereka sepanjang tahun. Seramai 236 pengamal media dari 16 organisasi media di sini diraikan dalam majlis tersebut. Pada majlis yang sama, Presiden Persekutuan Persatuan Cina Sarawak SFCA, Datuk Richard Wee memberitahu Sarawak akan menjadi tuan rumah Festival Kebudayaan Cina Kebangsaan tahun ini. Bermula Jun, beberapa siri acara akan diadakan di semua bahagian di Sarawak dan Kuching akan menjadi tempat utama upacara penutupan festival tersebut. Dalam pada itu, beliau berkata sebagai organisasi perwakilan tertinggi masyarakat Cina, misi persatuan bukan sahaja untuk mencari kesejahteraan masyarakat Cina tetapi juga untuk mengekalkan keharmonian hidup bersama pelbagai kumpulan etnik dan integrasi budaya yang pelbagai. Maka katanya, persatuan tersebut sentiasa terbuka kepada penyertaan semua kumpulan etnik dalam aktiviti penganjuran mereka. Beliau percaya hanya melalui interaksi budaya dan persefahaman bersama, kepelbagaian budaya dan kestabilan dapat dipelihara. Lebih banyak syarikat di Sarawak diharap dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan orang kurang upaya OKU. Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Muhammad Razi Sitam berkata, usaha itu penting bagi memastikan golongan OKU mampu berdaya saing dan berdikari. Beliau mendedahkan setakat ini seramai 49,437 OKU telah berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak dalam sistem maklumat orang kurang upaya. Hanya 915 orang OKU menceburi bidang pekerjaan, namun jumlah itu amat sedikit. Datuk Muhammad Razi berkata demikian pada majlis penutupan bengkel sokongan pekerjaan untuk OKU di Kuching. Seramai 77 peserta dari seluruh Sarawak turut serta dalam bengkel sehari itu.
Majlis Bandaraya Miri komited untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkesan dalam usaha memupuk kesedaran masyarakat umum tentang kepentingan membayar kadar cukai taksiran demi pembangunan Bandaraya Miri. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri Adam Ye Siu Sang berkata selaras dengan ekonomi digital Sarawak dan misi untuk menyampaikan perkhidmatan cemerlang kepada rakyat, Majlis Bandaraya Miri juga telah menjana bil kadar penilaian untuk tahun 2024 dengan menghantar bil kadar taksiran melalui email. Bagi mengelakkan kesulitan beratur di kaunter, pelanggan boleh melanggan bil taksiran dan membuat pembayaran dalam talian melalui aplikasi SP Global, laman web dan aplikasi Servis Sarawak dan laman web Pay Bills Malaysia. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Jerayawara Promosi Cukai Taksiran dan Cukai Pintu di Miri. Beliau mendedahkan pembangunan pesat di Bandaraya Miri dapat dilihat melalui pertambahan hartanah dengan bilangan hartanah di Miri telah meningkat antara 2 hingga 3% setiap tahun. Katanya sejak Miri telah dinaikkan kepada status bandaraya pada tahun 2005, pertumbuhan hartanah yang ketara di Bandaraya Miri sebanyak 90.4%. Pada masa ini, jumlah hartanah di Bandaraya Miri ialah 73,454 dengan pecahan kediaman ialah 62,971, komersial 7,748 dan perindustrian 2,735. Program gotong royong di kampung-kampung merupakan salah satu usaha mengelak wabak denggi serta memupuk pemikiran kelas pertama mengenai kepentingan menjaga kebersihan ketika musim hujan yang agak kerap berlaku. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang berkata melalui program ini dapat melahirkan kesedaran dan tanggungjawab bersama terhadap kebersihan serta mencegah penularan penyakit berjangkit disebabkan oleh persekitaran yang kotor. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Pengerusi SUPP Siu Chiu Chong pada program Gotong Royong Kampung Asyakirin. Dalam pada itu, Ketua Kaum Kampung Asyakirin Fasa 1 Pengiran Hamdan Pengiran Kerta berkata melalui gotong royong ini dapat membuka saluran air serta membersihkan saluran longkang yang tersumbat bagi mengelakkan banjir dan menjaga aliran air agar dapat berjalan dengan lancar. Lama lagi kita akan mengadakan sambutan bulan Ramadan. And then pasal hari raya. Jadi ialah kita ambil kesempatan awal untuk mewalahkan gotong royong. Sebab mungkin bekas-bekas kena akibat banjir, ada benda-benda yang perlu dibuang. Jadi kita bersediakan tong-tong untuk penduduk-penduduk membuangkan sampah-sampah yang tak perlu. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka.